Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sarawak Maju Makmur. Kita berjumpa sekali lagi dalam edisi terkini Dialog TVS bersiaran setiap minggu. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada anda yang sudi menemani kami setiap minggu. Yang tanpa jemu menonton Dialog TVS pelbagai topik yang kita bawakan. Anda bersama dengan saya sekali lagi pada minggu ini, Najib Imran. Dan saya Khairunisa Kasnun. Pada minggu ini kita akan menelusuri pencapaian Kementerian Perpaduan Negara sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2025. Dan nak ujung tahun. Dan nak ujung tahun dah. Di mana tahun ini yang menyaksikan pelbagai inisiatif penting dilaksanakan untuk memupuk semangat harmoni, kebersamaan dan rasa saling menghormati antara satu sama lain di dalam masyarakat majmuk Malaysia ini, Najib. Katanya sah, 2 tahun pertama tu ataupun setahun pertama itu tahun honeymoon. Tahun honeymoon. Sekarang sudah 2025. Saya kira banyak inisiatif-inisiatif Kementerian Perpaduan yang telah dan dilaksanakan. Betul. Yang dirancang pastinya telah dilaksanakan sejak daripada awal tahun Kementerian Perpaduan dahulu, sejak pembentukan kerajaan pada tahun lalu. Jadi saya kira bolehlah kita dalam masa sama rangkumkan. sebenarnya. Dalam masa sama juga kita akan melihat dengan lebih dekat hala tuju untuk tahun seterusnya pada tahun 2026. Apakah agenda Kementerian Perpaduan ini, termasuk usaha untuk memperkukuh perpaduan dari akar umbi, pengukuhan jaringan komuniti serta inisiatif-inisiatif baru yang bakal memacu keharmonian nasional ke tahap yang lebih mampat. Najib. Baik, saya kira kita belum lagi memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, tetamu yang cukup sering bersama dengan kita rasanya sah. Friendly, TVS friendly ya. Ini mesra TVS ini. Mudah didekati. Kita merasa sangat berbangga dan sangat berterima kasih kepada tamu kita hari ini, Dato' Aaron Agor Dagang, Menteri Perpaduan Negara. Terima kasih Dato' kerana sudi datang sekali lagi bersama dengan TVS. Tanpa jemu Dato' ya. Tanpa jemu Dato'. Baik Dato'. Biasa. Baik Dato', saya kira kalau boleh untuk kita mukadimah permulaan kita pembukaan pada sesi ini, kalau boleh Dato' rangkumkan dulu Dato', untuk 2025 itu seperti yang telah kita bicarakan tadi. Ini merupakan rangkuman kepada apa yang inisiatif-inisiatif, langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Perpaduan, Kementerian Dato'. Silakan. Terima kasih. Sebelum saya pergi kepada inisiatif dan pencapaian 2025 ini, I think kita kembali kepada asas kementerian ini, yang kementerian yang baru lah untuk di kerajaan Malaysia ni. Dan saya pun menteri yang kedua. Saya mula dalam tahun 2022. Dan untuk pengetahuan umum, apabila saya masuk dalam 2022, kita melihat kembali kepada asas aktiviti untuk membangun untuk mengukuhkan perpaduan dan harmoni. Dan sebab itu kita kembali kepada penghayatan rukun negara. Itu adalah asas perpaduan dan juga perlembagaan Malaysia. Kita mula dalam tahun 2023. Kita lancarkan penghayatan rukun negara di sekolah dulu, seluruh negara. Sampai sekarang kita sudah lapas rukun negara di Parlimen. Sampai di Parlimen sudah. Dan kita berharap setengah negeri pun sudah melepaskan rukun negara apabila mereka bersidang Dewan Rakyat mereka. Dan kedua, dalam kita menjurus kepada membangun perpaduan dan keharmonian negara dalam tahun 2023, kita gunakan konsep perpaduan dalam kepelbagaian. Kebetulan masa itu pun konsep Malaysia Madani pun telah dibawakan oleh PMX. Dan kedua-dua ini adalah menjadi asas kepada kita dalam Kementerian Perpaduan Negara, dan kita membangunkan satu kerangka pembangunan Malaysia Madani di bawah kementerian kita, di mana kita melihat semua nilai-nilai di bawah Malaysia Madani ini diterangkumkan dalam semua aktiviti kita. Madani ini sebenarnya adalah civilization, nilai-nilai civilization. Dalam konsep Madani ini, apabila kita ingin menjurus kepada negara yang maju, nilai-nilai semua ni, nilai-nilai civilized society ini mesti diterjemahkan di peringkat masyarakat kita. Dan kita dari Kementerian Perpaduan mengambil maklum ke semua ini, dan semua aktiviti kita pun disemak kembali, dan dengan tema
unity and diversity ataupun perpaduan dalam kepelbagaian. Semua hal-hal ini dah berkira dan kita pun telah berjaya membuat satu kerangka membangunkan Malaysia Madani. Dan banyak aktiviti tahun 2022, 23 dan 24. Menjelang kepada 25, kita merasakan kita belum mencapai satu elemen yang sama-sama mustahak daripada perpaduan. Apabila kita ada perpaduan, kita mesti ada harmoni. Sebab itu 2024 kita tukar tema kita kepada harmoni dalam kepelbagaian. So harmony in diversity. Dan sepanjang tahun 2025 ini kita pun jurus kepada pelbagai aktiviti, jurus kepada keharmonian. Tapi perpaduan itu masih ada, itu memang asas kepada semua aktiviti kita dalam Kementerian Perpaduan. Dan pada 2025 ini tema kita adalah harmoni dalam kepelbagaian. Dan main aktiviti bawah kita masa itu adalah kita ada 4 kluster besar. Satu daripadanya adalah ekosistem perpaduan. Kita memang mengadakan satu ekosistem untuk perpaduan. Dan of course dalam ASEAN itu kita juga ada satu kluster besar adalah harmoni madani. Dan ketiga adalah eksplorasi rukun negara. Kita sambungkan lagi semua aktiviti kita yang daripada tahun dulu untuk ianya dibawa bersama. Dan keempat kluster kita adalah komuniti sosial budaya. Inilah melibatkan library, melibatkan museum, arkiv dan semua yayasan-yayasan bawah kita untuk digabungkan dalam kebanyakan aktiviti yang kita adakan. Dan sebab itu pada tahun ini banyak program kita adakan dari dalam kluster ekosistem perpaduan. Di signature program kita bawah itu adalah sambutan Minggu Perpaduan. Itu Datuk, adalah kalau boleh saya potong Datuk. Kalau bolehlah Datuk rate sendiri Datuk untuk tahun ini. Apakah Datuk rasa Datuk telah mencapai daripada 10 Datuk? Kalau boleh Datuk rate sendiri pencapaian Kementerian Datuk sepanjang 2025 KPI, ni Datuk. ya. Daripada 10. dari segi aktiviti kita capai. Cuma objektif yang kita tujukan itu perpaduan dan keharmonian itu it's a long term objective. Dan sebab itu tahun ini kita mengadakan workshop round table discussion untuk kita binakan satu konsep negara bangsa. Ada itu kemajuan bukan konsep baru, tetapi even sekarang ni kebanyakan program kita ada jurus kepada itu. Tetapi kita belum sepahaman dari segi identiti kita sebagai sebuah negara. Okey. Itu konsep negara bangsa adalah asas kepada perpaduan dan keharmonian. Belum ada kesepahaman. Jadi it's a long term. Tidak ada penghujung ini. Kita develop dia. Sebab kita mesti ada konsep dulu. Itu anyway kita akan touch on that one. Dari segi pencapaian yang soalan yang pertama tadi dalam pelbagai kluster ataupun kluster program kita ada yang kita selalu sebut adalah sambutan. This is our signature program. Kita buat program sambutan minggu di semua negeri dan kita akhirkan dengan peringkat kebangsaan. Tahun ini peringkat kebangsaan kita adakan di Pulau Pinang dengan sambutan begitu ramai sekali. 210,000 orang datang mengundi dalam jangka masa 4 hari. Di peringkat-peringkat negeri begitu juga, tapi at a smaller scale lah. Dan program yang kita adakan itu adalah memang program integrasi. Kita mengadakan program kebudayaan macam-macam apa nama itu dari segi ethnicity, culture, semua kita tampilkan dalam satu minggu program itu. Dan of course yang lain dalam ekosistem perpaduan kita satu jentera utama kita di Kementerian Perpaduan adalah kuasa rukun tetangga. Kita sekarang ini sudah mempunyai 8,000 lebih rukun tetangga. Itu jentera utama perpaduan. Seluruh Malaysia tu ya. Ya 8,600 lebih sudah. Dan of course yang lain kita pun terlibat dalam pelbagai aktiviti perayaan
Kadang-kadang saya pun sebutkan Kementerian Perhubungan ini adalah Kementerian Festival. We are program based. Kita menggunakan festival, semua festival, Hari Raya, di Fort Bali, Gawai, Keamatan, Chinese New Year. We are always the front line. Sinonim dengan Semua. perpaduan itu sendiri. Semua. That's why we always call ourselves we are Kementerian of Festivals. Kementerian Festival. Kementerian Festival. Even sampai Songkran, main air. Songkran pun kita adakan di Perak dan Day, and we are very happy. The first time mereka adakan peringkat kebangsaan. Selalunya dia adakan peringkat kampung-kampung. Ya, betul. Dan bila kita masuk, kita buat besar-besaran. Apa perbezaan Datuk setiap tahun sejak daripada 2022 ni? Apakah sekadar merayakan sahaja itu? Apakah ada perbezaan? Sekarang kita makin we are more mature, dan kita tambahkan lagi semua aktiviti yang dimasukkan dalam sebagai pengisian dalam sambutan Minggu Popular. Pengisian dia. Datuk cakap pelbagai festival dianjurkan oleh kementerian. Adakah matlamat yang apakah matlamat sebenar dalam penganjuran festival ini, Datuk? Adakah ia mencapai matlamat untuk mungkin dari segi Kementerian Perpaduan itu sendiri? Matlamat dia memang perpaduan dan keharmonian. Ya. Dan sebab itu kita gunakan sekarang konsep keharmonian, kita faham, hormat, terima dan raikan. So, Datuk merasakan dengan mengadakan dan meraihkan festival ini dia dapat menyatu padukan rakyat, dapat saling hormat menghormati. Kita pun telah membuat kajian. Setiap selepas kita mengadakan perayaan itu, kita mengadakan suasana didik daripada pengunjung-pengunjung, dan memang 90% plus lebih cemerlanglah. Mereka kata perlu adakan banyak lagi. Ada pengisian program perlu ditambahkan lagi. Memang very successful. Cuma masa dan peruntukan yang menjadi masalah kita. Masa dan peruntukan jadi masalah. Untuk Kementerian Perpaduan sendiri, ianya bukan satu kementerian yang berdasarkan angka seperti MOF contohnya berdasarkan angka kan. Jadi untuk Kementerian Perpaduan sendiri, bagaimana assessment itu tu? Bagaimana di hujung tahun Datuk melihat kita capai KPI, kita capai, bagaimana assessment penilaian itu tu? Ya, kita ada target juga. Kita ada KPI sendiri sebagai menteri, sebagai kementerian memang ada. Itu memang tercapai. Tetapi dari segi respon, setiap aktiviti kita ada, kita buat feedback, respon pada orang yang datang untuk bersama kita. How do they evaluate our activity? Dari penglibatan banyak aktiviti integrasi antara kaum dan sebagainya, memang 90+% setuju. Di peringkat yang lebih besar, di peringkat negara, kita ada Indeks Perpaduan Nasional, IPNAS kita adakan. Setiap 2-3 tahun kita ada IPNAS. Sekarang sudah ketiga. Sekarang kita buat ketiga kali. Indeks Perpaduan Nasional. That is global, it is national level. Dan dari dulu kita ada, daripada 1, kita ada 0.56, sederhana kita ada 0.69, naik sedikit. So this year we hope to get 0.7 and up. Belum result belum keluar lagi. The assessment is very complex. I also cannot explain. Jadi kita suruh profesor-profesor yang memang dalam bahagian kesepaduan dan social issues di negara ini, dan mereka ini pun now sedang mengadakan ketiga kali indeks perpaduan desa. Kita ada juga indeks lain, indeks happiness pun kita ada. Happiness index. Jadi itu dia punya kebahagiaan. Jadi dia punya assessment dia lain sikit. Dia lain sikit, bukan macam kalau indeks perpaduan ni dia very complicated. Dia assess all levels of activity dari segi pembangunan, juga interaction rakyat, daripada macam-macam, education, perkhidmatan. And just to tell you, yang paling difficult antara kita yang menarik ke bawah indeks itu adalah perkhidmatan, services and pembangunan. Betulkan saya jika saya salah, Datuk? This on the economy and the delivery system and pembangunan. Of course, you go to Sabah dan Sarawak. Ini bekalan air tak ada, electricity tak ada, jalan pun tak ada. Dan semua itu pasti yang mempengaruhi. That is taken into account in the indeks perpaduan. So it's not the interaction between
individu yang sebenarnya itu pun ada. Itu etnik dia ada pelbagai structure ataupun indexes yang diassess sekali. Jadi so at the level if you're talking about KPI and how we assess adalah inilah indeks. Ya. Jadi dari segi pencapaian tadi dia banyaklah yang kita telah adakan pada tahun 2025. Kita eksplorasi rukun negara banyak. Kita ada komuniti sosial budaya ini. This is quite interesting. Di mana agensi kita seperti museum, archive, perpustakaan dia pergi ke bawah untuk kampung-kampung peringkat desa untuk mengadakan pelbagai aktiviti supaya sistem macam sejarah daripada arsip tu setiap kampung dia ada mempunyai sejarah sendiri. Ya, betul. So arsip dia pergi sana untuk interview dan mengadakan aktiviti community arsip community. Dan bukan itu saja, dia bergabung dengan sekolah-sekolah untuk mengadakan pameran di peringkat sekolah supaya murid-murid yang baru yang muda ini dapat mengenal sebenarnya sejarah negara kita, bukan saja di segi kampung, halaman atau di negeri-negeri macam kalau di Melaka Hang Tuah dulu. Kalau di Sarawak banyak kita belum bawa untuk disimpan di arsip banyak, dan kita menjurus kepada itu. Satu lagi kerjaan kita yang baru kita adakan last year adalah merakamkan dokumentasi dialog ataupun bahasa kolokial. Very interesting. Kalau di Sarawak itu masih ada. Betul lah. Kita sudah habis. Semua negeri kita sudah buat semua. 13 state. Itu menarik. Itu kita nak kolokial, bahasa itu kita akan dengar. Itu kita akan dengar sebentar saja lagi, Datuk. Kita akan berehat sebentar. Kita kembali selepas ini dalam Dialog TVS Pentas Diskusi Anda. Jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali dalam Dialog TVS Pentas Diskusi Anda. Terima kasih kerana sudi masih setia bersama kami untuk minggu ini menonton Dialog TVS, dan minggu ini kita berbincang mengenai pencapaian 2025 dan Hala Tuju 2026 Kementerian Perpaduan Negara. Datuk, tadi sebelum kita berhenti rehat, Datuk ada menceritakan antara 4 kluster besar yang dijalankan oleh Kementerian Perpaduan, antaranya adalah ekosistem perpaduan, harmoni madani, rukun negara dan juga sosio budaya. Saya tertarik dengan kluster sosio budaya ini apabila di bawah sosio budaya ini ada beberapa yayasan dan agensi termasuk Muzium Negara, Arsip Negara, dan termasuk yang terbaru dilakukan adalah bahasa kolokial ataupun bahasa pasar. Datuk boleh perjelaskan dengan lebih lanjut, dan saya percaya penonton di rumah juga ingin tahu. Saya pun sebenarnya ingin tahu juga. Apa kaitannya dan kenapa ia dilakukan, Datuk? Ya, terima kasih. Di bawah agensi Arsip Negara Malaysia, kita telah melakukan satu inisiatif untuk mendokumentasikan dokumen cara percakapan rakyat kita di Malaysia ini dari pelbagai etnik grup dan sebagainya. Ini bahasa kolokial, bahasa pasar. Kalau di Kelantan memang jelaslah. Kalau di Sarawak jelas lagi. Kalau di Sabah begitu juga. Jadi cara kita berbahasa di very unofficial dikatakan bahasa pasar. Dan kita perlu telah siap mengadakan ke semua negeri. Ke semua negeri itu Perlis sampai ke Sabah. 13 state sudah siap. Dokumentasi semua cara percakapan kita, understanding di antara berbagai individu menggunakan bahasa pasar. That was very interesting. Jadi kita sekarang sedang membuat dokumentasi, bukan senang sebab banyak video-video tu dengan written cara bercakap tu. Dan itu adalah menjadi satu aset warisan kita. Dan kita di Kementerian Perpaduan ini di bawah Arsip Negara Malaysia, dan kita menyimpan semua warisan kesanah ini untuk siapa yang kemudian minat untuk membuat kajian dan sebagainya di peringkat pekerjaan tinggi, dan kita sudah ada database, dan itu menjadi asas kepada
the end result will be kepada sejarah understanding dengan, of course the end result is always perpaduan dan keharmonian kita. Apabila kita recognize pelbagai etnisiti, pelbagai budaya, adat dan sebagainya, itu dalam jurus kepada kepahaman kita. Satu negara yang mempunyai kepelbagaian. Sebab itu kita selalu menggunakan konsep faham, hormat, terima dan raikan. Baik, Tok, kalau kita lihat naratif sekarang ini di kalangan orang ramai, terutama netizen sebagainya, mungkin kita tidak dapat memberikan figure khusus berkenaan dengan peratusan dan apa ke, kan? Tapi ada naratif itu ataupun sangkaan itu, perasaan itu bahawa perpaduan di Malaysia ini seolah-olah semakin terhakis, Datuk. Datuk sendiri respon sebagai kementerian dan bertanggungjawab. Apakah Datuk merasakan that's the case, Datuk? Ya, ada kebenaran juga kalau kita bandingkan, kita selalu compare dengan apabila kita mula tubuhkan Malaysia. Dulu dikatakan kita lebih aman, damai dan sebagainya. Dan sekarang ini perkataan diskriminasi, polarization, victimization, bully dan sebagainya di antara kaum kita ataupun rakyat masyarakat kita memang ada. Tetapi kita pun telah mengkaji sebenarnya apa yang berlaku. Dan kesemua ini adalah berlaku disebabkan politik yang sebenarnya. Dan ada setengah rakyat kita yang melampau daripada melihat negara-negara lain dan sebagainya. Dan itulah kita mau kembalikan kepada era di mana apabila kita mula tubuhkan Malaysia ini, kita menghormati kepelbagaian bangsa, adat, resam, culture, agama, bahasa dan sebagainya. Dan sebab itu di Kementerian Perpaduan ini dah asas pembangunan semua aktiviti kita ada berjurus kepada kefahaman, terima, hormat dan kita raikan festivals. Bila kita raikan bermakna kita bersatu padu dalam semua kegiatan kita sampai kita menghormati dan kita sama-sama meraihkan kepelbagaian kita ada. Dan sebab itu di Kementerian Perpaduan kita, seperti saya katakan di awal tadi, we are Ministry of Festivals and Programs. We are program based. Program based. Program based ministry. Tok, tapi tapi apakah Datuk rasa boleh kita gunakan template yang sama 60 tahun lepas dibandingkan dengan 2025 itu? Bolehkah template itu, zaman berubah, generasinya berubah, teknologinya berubah, template 60 tahun lepas saja? Ya, boleh, tapi kita mesti melihat 60 tahun lepas kita tidak ada telefon bimbit, kita tidak ada TBS pun belum ada. Tak ada Facebook tu. Globalization lain. Belum. Dan sebab itu kita boleh melihat di few stages kita belum melihat lah, tapi kita mesti melihat juga pembangunan globalization ini dengan teknologi kita ada ini. Sekarang ini kalau kita melihat di social media, this is our big problem. Social media is a big problem. Apabila problem kita manusia ini, kalau barang yang sensitif itu we tend to spread cepat. Kalau barang yang klise lah, baik itu yang positif lambat, tak apalah, itu tugas kerjaan untuk menggunakan this and that. Inilah kita pasal tackle jugalah. Dan di Kementerian Perpaduan Negara kita juga mengadakan pelbagai inisiatif untuk sama-sama dengan kementerian lain. Yang core kementerian dalam hal ini adalah KDN, Polis, of course, Kementerian Komunikasi, KK. KK dia control dalam segi speech, publication. KDN, of course, they have the police and all the akta under them. Kita di Kementerian Perpaduan kita tak ada akta pun. Tak ada. We don't have any akta. I mean, that's good for us in the sense sebab kita tidak ada orang yang dapat bukan macam polis, dia ada penguatkuasa. Kita tidak ada. So it's better for us to be neutral in that sense. Tapi kita pun bangunkan pelbagai
cara ataupun kalau sekarang kita beberapa langkah kita adakan untuk membantu kementerian-kementerian lain dari segi mengatasi masalah sensitivity, masalah 3R. Baru-baru kita telah lancarkan dinamakan Rakan. Is a sistem rangkaian aduan komuniti awam nasional Rakan. Bulan Julai di sini kita lancarkan. Ini dalam jurus. Dulu kita ada Ispakat memang dalam kementerian sendiri. Tapi sekarang kita buka kepada komuniti. So orang lain boleh membuat laporan. Kita buat laporan dan kita siasat kalau yang terlalu sensitif itu kita akan sampaikan kepada polis. We work together with the police, with Kementerian Komunikasi dan dari begitu kita sama-sama try to solve the problem lah. Kita ada akta hasutan dan sebagainya yang boleh digunakan. Sebab itu tadi soalan yang saya nak tanya sebenarnya Datuk. Di sebalik kita meraikan kepelbagaian, faham, hormat, terima dan raikan, masih ada lagi pihak-pihak, segelintir pihak yang tetap dengan pendirian ataupun sengaja menimbulkan mengganggu ketenteraman awam. Sebab itu exposure daripada aktiviti kita. That's why dalam kementerian perhubungan kita selalu katakan we provide ecosystem and platform. Apabila kita ada program tu, that is a platform. Apabila ada interaksi between pelbagai individu yang datang untuk terlibat dalam program kita, that is the platform for integrasi, understanding, hormat dan terima. So apabila everything that we do towards that concept, the four concept itu, dan dalam rukun tetangga kita pun, walaupun dalam rukun tetangga mungkin one or two race, tetapi kalau kita tidak ada program untuk mereka datang untuk gotong royong dan sebagainya, di antara mereka pun no understanding, salah faham. Ini jadi masalah lagi. Besar lagi. So apabila kita bawa mereka untuk bersama-sama bekerja mengadakan satu aktiviti gotong royong, dan problem can be solved daripada understanding. Dan di rukun tetangga kita sudah mengadakan berbagai inisiatif. Sekarang kita ada rukun tetangga, kita dinamakan rukun tetangga progresif. Dan banyak aktiviti kita mengadakan workshop untuk melihatkan macam mana kita dapat memperkasakan rukun tetangga ini untuk lebih aktif dalam semua aktiviti, bukan saja aktiviti gotong royong untuk mengadakan untuk meraihkan kepelbagaian, tetapi kita tumpu kepada kegiatan ekonomi sekarang ini. Datuk, apabila bercakap mengenai KRT progresif ini, kalau tidak salah saya, KRT ini telah rukun tetangga ini telah wujud sejak lama dulu. Jadi pada 1972. 1972 dah lama. Lebih daripada 40 tahun lebih. 60 tahun. Dah 60 tahun. 72. Datuk, sehingga melalui peredaran zaman, teknologi dengan generasi yang berubah, adakah Kementerian Perpaduan rasakan KRT ini masih relevan? Sebab kalau kita tengok sekarang ni, kalau di kawasan perumahan contohnya, kita masih ada orang dengan orang bekerja dengan kekangan masa dan sebagainya, mereka lebih dalam mengubah security penjaga untuk menjaga kawasan daripada rukun tetangga itu sendiri yang bekerjasama, bergotong royong dan sebagainya. Kalau kita lihat di kawasan-kawasan perumahan pun tidak seperti dulu. Kalau kita nak buat kenduri ataupun sebagainya, akan jemput sama-sama jiran tetangga. Tapi sekarang ni lebih kepada catering dan sebagainya. Bagaimana Kementerian Perpaduan melihat? Sebab itu kita revive kembali. I know ada slack sikit dari dulu. I think mungkin because of that, Kementerian Perpaduan itu bukan dulu just jabatan. Betul. Ada jabatan dan mungkin peruntukan pun tak sampai. Kita merasakan seperti yang saya cakap dulu tadi, apabila kita revive back rukun negara, sama juga rukun tetangga ini, kita kembalikan aktiviti mereka ini untuk mereka lebih aktif. Dan apabila kita tubuhkan KRT progresif ni kita telah introduce 8 bidang utama. Satu daripadanya adalah ekonomi, pelajaran, kepimpinan dan sebagainya. Dan kita melihat dari segi ekonomi ini, mereka bergotong royong untuk mengadakan pelbagai ekonomi aktiviti, tanam sayur, buat sistem petegasi dan sebagainya, aquaculture, macam-macam buah-buahan. Daripada
terlibat dalam aktiviti ini, mereka betul, oh, this is where the process of integrasi comes in, understanding, hormat menghormati. Mendapat pulangan Dan juga. dan inilah kita kembalikan dengan banyak aktiviti di bawah KRT. Tapi malangnya satu daripada kekangan kita adalah dari segi bajet. Setiap KRT kita bagi 6,000 setahun, dan sekarang ini kita telah mohon untuk dinaikkan kepada 10,000 atau 12,000 setahun untuk mereka mengadakan aktiviti dalaman sendiri. Sebab di bawah KRT kita ada tunas apa nama itu, the younger generation, kita ada orang muda, kita ada wanita dan sebagainya. Dan dari asalnya rukun tangga ini adalah untuk kegiatan keselamatan. Dan sekarang dia telah full revolve macam-macam, dan sekarang ini kita telah mengadakan 8 bidang utama, dan satu daripadanya adalah segi ekonomi. Dan so far banyak kejayaan kita telah berjaya dari segi ekonomi, dari segi kegiatan ekonomi. Di setiap kita ada function di kampung-kampung, kita bawa mereka untuk pamerkan ataupun buat jualan dari segi hasil pertanian dan sebagainya. Itu yang dikaitkan dengan hasil ekonomi. pertanian ada macam-macam. Dia sekarang pandai buat all kinds of things, Macam-macam. Jadi macam-macam. Jadi, IoT. Internet of Things. Macam-macam produk mereka dapat buat. Dan itulah satu kejayaan yang kita melihat, dan kita ingin diteruskan. Okeylah, dari segi perlibatan komuniti ini di bawah kementerian-kementerian lain pun sama. Kementerian wanita pun menjurus kepada komuniti. Kementerian luar bandar pun sama. Dan kementerian koperasi pun sama. Dia memang ingin membantu masyarakat di luar bandar untuk sama-sama naik dari segi ekonomi ataupun household income. So kita pun, sebab kita sudah ada jentera, dan itu sebab itu kita propose kepada kerajaan untuk kita mengadakan banyak lagi pertukaran untuk kita bagi kepada rukun tetangga ini to become more progressive. Kita namakan progressive. Dan sekarang ini kita dalam 2004 dan 2005 kita sudah melibatkan lebih 500 dengan rukun tetangga yang progresif. First year kita dapat 100 lebih mula-mulalah. Dan tahun ini kita dapat 300 lebih. Tok, bagaimana dengan capaian inisiatif-inisiatif, langkah-langkah, aktiviti-aktiviti Kementerian Perpaduan ini di peringkat pedalaman, Datuk, especially kalau kita lihat di peringkat Sarawak dan Sabah, itu capaian untuk mencapai secara logistik itu sahaja sudah cukup mencabar. Kementerian Perpaduan sendiri, capaian aktiviti inisiatif itu bagaimana, Datuk? Ya, kita faham dari segi logistik memang kalau Sabah dan Sarawak memang susah suka sikit. Tapi dari segi kementerian sendiri pun kita melihat kalau dari segi manpower, di satu bahagian Sibu, Bintulu, Miri, big bahagian baru 2 pegawai, 4 pegawai. Satu bahagian tu? Satu bahagian. 2 bahagian pegawai. 2 pegawai. We are the smallest ministry. Betul. Dan dia akan menjaga lebih kurang dalam 30-40 KRT. So the driver pun jadi pegawai. One man show lah. So this is our dilemma. Tapi yalah, kita mengharapkan KRT kita telah tubuhkan itu untuk mengadakan aktiviti mereka sendiri, menggunakan, sebab dia akan buat laporan jugalah. Macam mana dia menggunakan bentukan yang kita beri walaupun sedikit. Tapi kita tidak lupa juga, sebab kalau setiap kawasan-kawasan rumah panjang kampung itu pelbagai kementerian, pelbagai YB yang menyumbang kepada mereka. So jadi dari itu dan sebagainya. Banyak koperasi, agriculture, you name it, education wanita. YB pun dia beri geran-geran juga sama. So bukan itu membantu sedikit lah dia tu. bukan daripada Kementerian Perpaduan sahajalah. Dan sekarang ini kita ada Madani. Apa nama itu, Kampung Madani. Kampung Angkat kan. Konsep Lestari Madani. Dan banyak juga bajet-bajet daripada Madani ini dibagi kepada kita
di Kementerian Perhubungan untuk dibawa kepada KRT. Kita banyak buat di Kelantan. Kita ada kawasan saya baru-baru ini kita dibagi 1 juta peruntukan 1 juta, kita bangunkan sekolah dengan memperpanjang jalan dan sebagainya lah. Ya. Dan itu Lestari Madani namanya. Lestari Madani. Santuni Madani. Santuni Madani. Itu kita telah cuba kita mengenal sedikit lebih lagi lah Kementerian Perpaduan ini dengan kekangannya, bajetnya, tenaga kerjanya. Jadi itu untuk bahagian kedua. Kita akan beralih ke bahagian ketiga selepas ini bersama dengan Datuk. Tapi sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Dialog TVS pentas diskusi anda. Tadi sebelum kita berhenti rehat, Datuk ada kongsikan peranan dan pencapaian strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perpaduan, dan Datuk ada juga mengatakan banyak juga kementerian-kementerian lain melakukan aktiviti ataupun aktiviti yang sama, yang serupa. Jadi adakah ini dikatakan sebagai pertindihan, Datuk? Jadi bagaimana? Jadi bila kita melihat, maka mungkin yang tidak tahu dia kata apa, kenapa Kementerian A ini melakukan perkara yang sama dengan Kementerian B? Jadi macam peranan mereka ni adakah sama ataupun bagaimana, Datuk? Ya, kita fahami sebab semua kementerian dia menjurus kepada community development. Ya. Dan kita di Kementerian Perpaduan pun kita mempunyai asas perpaduan kita dari segi komuniti, dan sebab itu kita ada kuasa hukum tetangga. Dalam aktiviti kita untuk menjana kepahaman perpaduan dan keharmonian adalah asas kita adalah dari komuniti dulu. Dan program kita adakan di peringkat komuniti itu memang bukan dikatakan bertitik, tapi boleh disamakan dengan kementerian-kementerian lain. Dari segi kita sekarang sudah menjurus kepada banyak aktiviti ekonomi. Aktiviti ekonomi ini daripada kementerian lain pun ada, Kementerian Luar Bandar pun ada, Kementerian Koperasi pun ada, Kementerian Wanita pun ada. Jadi kita memang bergabunglah, dan of course ada Kementerian MOF sendiri. Kewangan tu dia ada banyak peruntukan untuk Santuni Madani, dan kita memang diberi peruntukan untuk bersama-sama bergiat dalam mengadakan pelbagai aktiviti di peringkat komuniti. Dan sebab itu apabila kita ingin untuk menambahkan lebih tinggi lagi bajet kita di bawah rakan hukum tetangga ini, selalu diperjelaskan bahawa banyak kementerian-kementerian lain terlibat bersama, dan kita pun faham. Dan kita pun bekerjasama untuk mengadakan aktiviti menjurus kepada bukan saja ekonomi, tapi perpaduan, integrasi, kefahaman dan sebagainya. Kalau kita melihat di Kementerian Pendidikan Malaysia, dari anak sekolah lagi peringkat tabika, mereka mengadakan ribuan tabika di seluruh negara. Dan kita pun ada tabika perpaduan. Tak banyak, 1,800 lebih. Dan kita pun ingin tambahkan, selama ini pun tidak begitu berjaya, sebab kalau kita melihat pendidikan ini adalah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Tapi di di peringkat program kita adakan, melepaskan rukun negara, kita ada kelab rukun negara di setiap sekolah, almost di setiap sekolah. Dan di peringkat pengajian tinggi kita ada Sekretariat Rukun Negara, dan kita bekerjasama dengan mereka untuk penghayatan rukun negara. Kita adakan pidato, kita adakan debat, wacana dan sebagainya. Dengan ini adalah aktiviti kegiatan bersama kita dengan kementerian-kementerian lain. Di bahagian segi ekonomi lain, kita juga sama-sama dengan koperasi, kementerian koperasi, mereka pun banyak buat bantuan dari segi kewangan kepada KRT kita. Saya berada di Langkawi, dan satu KRT di Langkawi ini bekerjasama dengan koperasi Koskop dikenamakan, dan mereka telah amat berjaya dalam mengendalikan bisnes tourism.
tourism di Langkawi ini. Very successful rukun tetangga. They have their own building. Dia ada kenderaan sendiri, dia ada speedboat sendiri untuk bawa Ke arti contoh lah ni tu. untuk Ke arti contoh. melawat ke Siap contoh. destinasi contoh. destinasi pelbagai di Pulau Langkawi. Dan itu juga di negeri-negeri lain. Kalau di Johor banyak kegiatan aquaculture melibatkan kerjasama daripada Kementerian Pertanian dan KRT. Mereka pun amat successful. Sebab banyak kegiatan aquaculture di sana sudah amat berjaya. Ya. Dan itulah kita bekerjasama dengan semua agensi yang sama-sama ingin memajukan keharmonian dan perbuduan di peringkat akar rumpih, di peringkat komuniti. Ya. Ini bukan pertindihan tapi kebersamaan. Ya. Tok, apakah ada kerjasama khusus dengan kerajaan-kerajaan negeri tu, inisiatif khusus contohnya dengan kerajaan-kerajaan negeri tu? Ya, memang ada di bawah kementerian kita telah menubuhkan dari awal lagi kementerian ditubuhkan, kita menubuhkan dinamakan Max Unity. Apa dia tu? Max Unity, MX Unity. Itu kita adakan mesyuarat kementerian saya sebagai pengurusi melibatkan semua menteri yang terlibat dengan perpaduan. Kalau di Sarawak, Fatimah lah. Kalau di Sabah ada menteri perpaduan. Esko dan sebagainya di sini dikatakan Esko. So semua Esko yang terlibat dengan perpaduan ini adalah dalam kumpulan Max Unity. So Dan ada di sini mekanisme kita akan bermesyuarat untuk kita terjemahkan hasrat kita di kementerian ini, hala tuju kita untuk dibawa kepada peringkat negeri. Untuk dilaksanakan di sana, dan mereka pun membuat laporan dengan kegiatan yang mereka adakan di peringkat negeri untuk kita kalau ingin dibawa kepada negeri lain pun kita melalui mesyuarat kita ada mesyuarat 2 kali setahun lah, tidak banyak. Selain dari itu kita juga ada majlis penasihat perpaduan negara. Itu difungsikan oleh Timbalan Perdana Menteri 2 Fadilah sendiri. Saya jadi sekretariat lah. Itu yang paling tinggi. Macam-macam yang melibatkan negeri. Kita sekarang baru melancarkan majlis sejarawan, dan itu pun ada sedikit sebanyak melibatkan setiap negeri yang mempunyai sejarah sendiri untuk diterjemahkan kembali, sebab sekarang isu sejarahnya menjadi hangat. Ya, betul. Dan sebab itu PMBEK yang jadi pengurusi, bukan saya jadi sekretariat. So diandalkan sejarah ini on the right path. Diperbetulkan kalau ada salah. Sebabnya kalau dibawa kepada sekolah-sekolah, kalau yang sejarah tak betul, dari kecil lagi dah belajar sejarah salah tu. Diterapkan itulah peringkat ke semua kementerian dan negeri dikatakan the whole government approach. Di bawah kementerian kita menerima semua hakikat inilah. Okey, Datuk, 2026 sebagai Ministry of Festival seperti yang dikatakan Datuk, apa yang boleh rakyat jangkakan, masyarakat jangkakan? Apakah yang akan diperkenalkan ataupun festival ataupun event-event, program-program yang jalankan yang dirancang contohnya? Festival adalah program pengisian untuk kita dapat menterjemahkan konsep faham, hormat, terima dan raikan. Bagi kita dalam 2026 ini sebagai satu kementerian yang melihat kepada perpaduan dan keharmonian, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita telah menggunakan tema to revive kembali rukun negara, pelbagai persatuan. Lepas itu kita ada tema perpaduan dalam kepelbagaian. 2024, 2025 kita tukar sedikit kepada keharmonian dalam kepelbagaian. Sebab apabila kita buat program, kita melihat 2024, kita melihat kita ada lacking dari segi keharmonian program. Keharmonian ini adalah antara penganut. This is very sensitive. So, sebab itu tema tahun ini kita gunakan keharmonian dalam kepelbagaian. Dan saya sendiri, I feel banyak program yang kita adakan tapi masih ada kelumpungan di situ. Banyak setback. Dan sebab itu saya melihat untuk 2025 and the long term, kita perlu binakan satu yang kita namakan, sekarang kita ada workshop now going in this hotel, pembinaan negara bangsa.
pembinaan negara bangsa ini satu konsep kita diharapkan supaya rakyat kita dengan understanding of the definition bangsa, negara dan sebagainya. Dan kita dapat mengadakan satu identiti dan semangat patriotisme kepada negara. Siapa peserta tu untuk workshop ini tu? Ini internal. Internal di kalangan Tapi dengan pemandu. Pemandu dia jalan lah. Yang dia jadi apa nama itu yang menolong kita. Tapi sebab kita ada long term engagement dengan dia orang, pasti kita adakan satu workshop di kebangsaan yang besar untuk menjurus kepada konsep-konsep di bawah pembinaan negara bangsa. The next round after that kita akan adakan conference besar-besar dalam bulan 5 bulan 6 nanti, di mana kita akan invite orang di luar untuk bersama memahami konsep negara bangsa. Konsep negara bangsa bukan barang baru. Ya. Bukan barang, memang sudah lama. Dari penubuhan negara Malaysia pun memang sudah disebut-sebut. Ia adalah satu konsep untuk perbudakan dan keharmonian. Tapi apabila tidak di-revive kembali, dia akan hilang. Lupa. Dan sebab itu saya pun melihat semua aktiviti kita telah adakan 2023, 24, 25 adalah pengisian kepada konsep negara bangsa. Tetapi kita belum sampai, mungkin tak sampailah, ini long term, dia tidak ada titik tamat untuk negara bangsa. Tak ada. Jadi cuma kita sekarang revive it, make it alive. Saya selalu bagi contoh when we talk about identity. Of course lah, different country they have different concept of negara bangsa. Kalau kita melihat Japan, Singapore, dia gunakan satu identiti bangsa saja. Dan negara lain yang berbagai race, gunakan race, bahasa, adat dan sebagainya. Kita di Malaysia ini kita gunakan konsep integrasi kepelbagaian. That has been understood dari awal, dan sebab itu kita melihat apabila pengubalan apa nama tu Federal Constitution, perlembagaan Malaysia pun berjurus kepada itu. Apabila dibubarkan rukun negara pun konsep semua sama. Perpaduan, keharmonian, demokrasi, integrasi, keadilan, semua ke bawah itu. Dan apabila kita kembali kepada perpaduan itu, tak lain tak bukan, kita tidak boleh tertinggal daripada konsep negara bangsa. Itu konsep negara bangsa adalah satu konsep untuk mengisi perpaduan dan keharmonian. Apakah kita sekarang terlampau individualistik atau? Sebab itu kita introduce this concept to get the people that we as a Malaysian, how do we understand ourselves. I give a very good example to my staff. When people from Indonesia coming in, Philippines coming in, Thailand coming in, just by the dress, we know that identity dress Indonesian. Indonesia dia guna batik Indonesia, right? Kalau orang Philippines dia guna baju putih tu, very simple. Kalau apa nama dari India, lebih lah, you know lah. Thailand they have that very simple dress, Thailand dress. Cuma yang belum ada dress identity itu kita mesti smart macam manalah, belum. Modern lah. Sebab sekarang ni PMAC dia introduce every Thursday pakai batik. Ada towards that identity lah. Dia akan terus Malaysia. Satu identity is bahasa. Dalam perlembagaan pun kita sudah mengaku bahasa Malaysia is our national language. Walaupun bahasa lain kita boleh gunakan samaan, but the identity is there. I mean that is in terms of identity. Banyak konsep lain daripada patriotisme, cintakan negara. So semua elemen ini perlu dibawa kepada individu sendiri. Dan apabila we are proud to be Malaysian, then we have our identity, we have our cintakan negara. Kita ada flag is very good symbol. Lagu negaraku is very good apa nama itu yang menjadi cintakan negara. Just by song. So these are the things yang kita nak develop. Kita sudah develop, tapi kita nak kembalikan. Orang-orang baru sekarang ini, new generation ni semangat patriotisme dia lain, dia luar sana dengan dia betul, itu betul. So kita revive kembali ini, dan so itu kita sekarang adakan kita akan adakan satu workshop besar. Now is at the Kementerian level. Kita katakan kita akan buat satu workshop besar-besaran peringkat kebangsaan dan conference 2026 tak?
26 Conference 2026, Indonesia. Conference itu apa? Conference itu kita akan huraikan apa yang kita telah disetujui dalam workshop. Workshop itu yang very important. Kita akan bawa semua expert untuk difahamkan, untuk Negara diterima, bangsa. di dalam betul. terima. minda itu. Dan diwawa Kementerian Perpaduan dengan Kementerian Keluarga. This is where we should be going. Ya. Yeah. Okey. Datuk, menutup bicara Dialog TVS pada Thank you. minggu ini, harapan dan juga pesanan Datuk kepada seluruh rakyat Malaysia sebagai Menteri Perpaduan, Datuk. Bukan saja sebagai menteri ni, Ya. pemimpin komuniti, Betul. sebagai pemimpin sendiri. Harapan Dan juga saya rakyat memang Malaysia. dari awal lagi the understanding among the various ethnicity groups, culture yang kita ada di Malaysia ini untuk disatukan, digabungkan dalam satu konsep yang dikatakan konsep understanding, hormat, faham, hormat dan terima dan raikan. So apabila kita sampai ke peringkat itu, kita haraplah negara kita ini dapat maju dengan nilai-nilai medali kita. Itu betul. You see, Maju dengan nilai. nilai-nilai maju itu. Sebab sekarang when we say we are still underdeveloped, true we are underdeveloped. When we say that we are going to be developed, there must be nilai-nilai as a developed country. You look at Japan, Korea, you see the standard of Values itu. values inside there. Even cara dia makan pun lain. Dia ada orang spek pergi ke waiting for the bus pun dia line up, pergi back, Ya, line ya, up. ya. Those Very are the disciplined, identity, the values of as a developed country. Yeah. So we're heading towards that also. So that's why now we are developing ourselves, and we hope we will achieve it. Maybe not today, not 10 years, but it's a long term. It's a forever mungkin. forever, Datuk jangan yes. jangka masa yang panjang. It's satu Ya. usaha berterusan. Ya, betul. Cara berterusan. Okey. Baik, Okay. terima kasih banyak Datuk Thank kerana you. sudi meluangkan masa dan kita dah tahu sebenarnya apakah pencapaian dan juga hala tuju ataupun tuju. strategi planning yang akan dijalankan oleh Kementerian Perpaduan pada tahun depan dan pastinya dalam usaha untuk menggerakkan jiwa bangsa. Ya. Betul Datuk? Tinggi tekanan kementerian ini juga ni. Walaupun dikatakan sebagai kementerian festival. Walaupun katanya saya kena cakap ni, walaupun katanya bajet kurang, tenaga kerja kurang, tapi tekanan kementerian ini cukup tinggi. Betul. Sebab negara yang tidak harmoni tidak akan berjaya, tidak Betul. akan membangun. Jadi tekanan cukup tinggi. Sekali lagi Datuk, terima kasih banyak. Terima kasih. Sekian sahaja masa yang kita ada bersama dengan untuk Dialog TVS pada minggu ini. Saya Najib Imran. Dan saya Karonisa Kasdun. Kepada anda semua, terima kasih kerana menonton. Teruslah kita meraihkan harmoni dalam kepelbagaian. Ya. Faham, terima dan hormat di antara satu sama lain. Raikan. Meraihkan. Dan kita faham, hormat, terima dan meraihkan. Raikan. Okey. Sesama kita. Sesama kita, betul. Dengan itu, Kemudian sekian lagi? dulu. Betul, kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Jangan jemu, terus setia bersama kami. Assalamualaikum dan salam hormat. Ini Dialog TVS. Pentas diskusi anda.